Nak pergi mana budak tu? Dah senja dah ni. Nenek saya panggil budak tu tapi dia buat tak tahu je. Dalam pukul 10 malam macam tu, dengar orang kampung dan polis mula cari budak tu tapi tak jumpa. Kisah yang saya nak kongsikan ni adalah kisah benar di mana mengisahkan tentang seorang kanak-kanak istimewa yang telah termasuk ke alam bunian. Kisah ni telah dikongsikan dalam grup The Kainis. Kalau korang nak join grup The Kainis, korang boleh tekan je dekat bio, okey? Masa tu cuti sekolah, saya balik kampung dekat Sedim, kampung nenek saya. Sebelum kejadian tu, ada seorang pakcik ni, dia pergi menoreh. Kemudian ada seorang tegur dia. Rasanya bunian. Sebab menurut pakcik tu, yang tegur pakcik tu berjubah putih dan dia pesan dekat pakcik tu, jangan buang air merata sebab air dekat situ tempat diorang ambil wuduk. Balik rumah, terus dia demam. Pada keesokan harinya, waktu senja, saya, nenek dan sepupu duduk depan rumah. Lepas tu, kita orang nak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba kita orang ternampak ada seorang budak istimewa. Dia naik basikal menuju kebun belakang rumah nenek saya. Masa tu, saya cakap dekat nenek saya, nak pergi mana budak tu? Dah senja dah ni. Nenek saya panggil budak tu tapi dia buat tak tahu je. Dalam pukul 10 malam macam tu, dengar orang kampung dan polis mula cari budak tu tapi tak jumpa. Masa tu mulalah dia orang cari dengan bomoh dan ustaz tapi tak jumpa. Hari kelima dia orang buat solat dekat masjid, baru jumpa basikal dia. Pada hari keenam dia orang bincang dan buat solat dekat 7 masjid dan semua ustaz dari 7 masjid buat solat dalam hutan tu. Pada hari ke-7 dia orang solat dekat situ dan baru nampak macam gua tapi budak tu tak pakai baju pun dan dia tak nak balik. Masa tu budak tu cakap dekat dia orang, best duduk dekat sana, dia orang semua baik dengan dia. Budak tu bagi tahu lagi macam-macam ada dekat sana. Budak tu sampai dah lupa tau mak dia. Masa tu diorang berjaya bawa budak tu balik. Dan untuk pengetahuan korang, sebelum ni dekat belakang rumah nenek dia tu tak pernah pun ada gua tau. Cuma ada kelapa sawit dan kebun getah je. Dan mereka semua ambil masa jugalah nak ubatkan, nak pulihkan budak tu. Akhirnya bila mereka berjaya pulihkan budak tu, barulah budak tu ingat mak dia. Jadi korang bayangkan selama 7 hari tau budak tu duduk seorang diri kat dalam hutan. Tapi alhamdulillah lah mereka berjaya temui budak tu dengan selamat. Pakcik tu balik rumah, terus dia demam. Pada keesokan harinya, waktu senja, saya, nenek dan sepupu duduk depan rumah. Lepas tu, kita orang nak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba kita orang ternampak ada seorang budak istimewa. Dia naik basikal menuju kebun belakang rumah nenek saya. Masa tu, saya cakap dekat nenek saya, nak pergi mana budak tu? Dah senja dah ni. Nenek saya panggil budak tu tapi dia buat tak tahu je. Dalam pukul 10 malam macam tu, dengar orang kampung dan polis mula cari budak tu tapi tak jumpa. Masa tu mulalah dia orang cari dengan bomoh dan ustaz tapi tak jumpa. Hari kelima dia orang buat solat dekat masjid, baru jumpa basikal dia. Pada hari keenam dia orang bincang dan buat solat dekat 7 masjid dan semua ustaz dari 7 masjid buat solat dalam hutan tu. Pada hari ke-7 dia orang solat dekat situ dan baru nampak macam gua tapi budak tu tak pakai baju pun dan dia tak nak balik. Masa tu budak tu cakap dekat dia orang, best duduk dekat sana, dia orang semua baik dengan dia. Budak tu bagi tahu lagi macam-macam ada dekat sana. Budak tu sampai dah lupa tau mak dia. Masa tu diorang berjaya bawa budak tu balik. Dan untuk pengetahuan korang, sebelum ni dekat belakang rumah nenek dia tu tak pernah pun ada gua tau. Cuma ada kelapa sawit dan kebun getah je. Dan mereka semua ambil masa jugalah nak ubatkan, nak pulihkan budak tu. Akhirnya bila mereka berjaya pulihkan budak tu, barulah budak tu ingat mak dia. Jadi korang bayangkan selama 7 hari tau budak tu duduk seorang diri kat dalam hutan. Tapi alhamdulillah lah mereka berjaya temui budak tu dengan selamat.